أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pertama-tama yang saya hormati guru yang sedang menggantikan kelas. Seterusnya anak-anak didik sekalian yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah hari ini ustaz dapat bertemu dengan kamu lagi dah. Ya, bertemu secara rakaman dan juga secara maya. Harapnya kamu sentiasa berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Apa khabar semua? Sihat Okey, jadi juga kepada guru, mudah-mudahan terus sihat dan dalam kebajikan insya-Allah. Ya, jadi hari ini insya-Allah kepada semua kita akan sambunglah kelas kita. Hari ini kelas mantik kita menceritakan pada bab ad-dilalah. Ya, jadi yang lepas Ustaz dah minta kamu buat latihan. Ya, jadi kalau kamu dah buat latihan, kamu dah hantar tahniah. Hari ini ambil semula kitab tu. Ya, dengan izin guru yang sedang menjaga, ambil semula kitabnya. Dan kita akan sambunglah. Ya, kita akan sambung untuk bab ad-dilalah. Okay, jadi yang Ustaz syarahkan panjang-panjang kepada kamu ni bukan bermaksud pembentangan tak payah buat. Teruskan pembentangan tu buat. Nanti Ustaz balik kita akan sambunglah, kita akan mula. Bukan sambung, kita akan mula. Jadi beruntunglah bagi kelas yang dah, bagi kumpulan yang Ustaz dah syarahkan. Jadi kamu akan syarahkan sekali lagi. Adapun kumpulan yang belum Ustaz syarahkan, tak ada masalah. Nanti Ustaz dah balik dekat Mahat, kita boleh sama-sama bincang. Kamu boleh bentanglah lepas tu. InsyaAllah. Okey, jadi hari ni kita akan masuk bab ad-dilalah. Dilalah ni apa? Dilalah ni maksudnya petunjuk. Petunjuk. Kalau kata dalil, dalil maksudnya bukti lah, bukti. Ataupun dalil maksud lain bererti penunjuk jalan. Kalau kata kamu contoh, katalah kamu pergi Mesir kan, kamu nak mendaki Gunung Sinai. Gunung Sinai, Gunung Sinai. Ya. Jadi dekat sana nanti dia akan ada dalil. Siapa dalilnya? Dalil tu adalah bermaksud penunjuk jalan. Sebab apa? Sebab kamu kalau nak naik Gunung Sinai, kamu kena ada penunjuk jalan sebab dia gelap. Tak boleh naik pagi. Boleh, tapi panas lah. Kita naik malam sampai ke puncak sebelum subuh, sebelum fajar. Jadi kita nampak matahari terbit. Jadi malam tu nak naik Gunung Sinai, dia kena ada dalil, petunjuk jalan. Itu kita panggil dalil. Jadi cerita apa sekarang ni? Ceritanya adalah berkenaan petunjuk. Contoh yang Ustaz pernah ajarkan sebelum ni. Petunjuk contohnya katalah kamu nampak warna hijau. Lampu isyarat warna hijau. Maka itu petunjuk kepada kena jalan. Lampu isyarat warna merah. Itu petunjuk maksudnya kena berhenti. Kamu nampak ada orang sedang ketawa. Itu petunjuk maksudnya dia tengah gembira ataupun tengah kelakar. Kamu nampak ada orang mukanya merah. Maksudnya petunjuk dia tengah sedih. Ataupun dia tengah, merah sedih pula. Dia tengah marah ataupun dia tengah malu. Jadi itu semua kita panggil sebagai dilalah. Petunjuk-petunjuk yang membawa erti sesuatu. Jadi kita masuk pada yang pertama, kita buka bab ta'rif. Ta'rif dilalah. Ta'rif dilalah. Apa maksud dilalah? Jadi dia ada dua, secara lughah dan juga secara istilah. Lughah, istilah. Secara lughah, kamu ambil yang Ustaz tanda ni, tutlaqu 'alal hidayati wal irsyad. Maksudnya adalah hidayah dan juga irsyad. Hidayah lah. Irsyad maksudnya petunjuk. Secara istilah dia ada dua makna. Kena ingat dua-dua. Kena ingat dua-dua sebab imtihan kadang-kadang dia keluar dia minta dua-dua. Jadi makna yang pertama, makna yang kedua. Maksudnya ta'rif istilah dia ada dua. Tandakan yang Ustaz tanda ni. Yang pertama, kaunu syai'i bihalati bihaitsu yalzamu minal ilmi bihi. Koma. Al-ilmu bi syai'in akhar. Okey, sampai situ. Okey? Yang kedua, fahmu amrin min amrin ay fahmu madlulin min dalin ayul fahmul ma'na min ad-dali bil fi'li. Sawa'a kana ad-dalu lafdhan am ghairu. Yang kedua dia panjang sedikit. Okey. Jadi yang Ustaz suruh letak koma tu kamu letaklah koma yang pertama tu. Jadi kamu boleh faham maksud dia apa. Okey, jadi Ustaz terjemahkan dulu. Kaunu syai'i bihalati bihaitsu yalzamu minal ilmi bihi al-ilmu bi syai'in akhar. Bariskan
Bariskan. Kaunu syai'i bihalati bihaithu yalzamu minal ilmi bihi al-ilmu bi syai'in akhar. Keadaan sesuatu perkara di mana melazimi, yalzamu minal ilmi bihi, melazimi bila mana kita tahu benda tu, al-ilmu bihi, kita akan tahu benda lain. Al-ilmu bi syai'in akhar. Macam tadi itulah. Keadaan satu perkara yang akan melazimi. Bila kita tahu benda tu, kita akan tahu benda lain. Contoh, kita nampak warna hijau. Kita tahu benda lampu isyarat warna hijau. Maka akan melazimi, kita tahu benda lain. Apa benda lain tu? Benda lain tu adalah kena jalan. Okay? Kena jalan. Kereta kena jalan untuk dia berhenti. Itu pada takrif yang pertama. Okay? Untuk takrif yang kedua, dia lagi mudah nak faham. Fahmu amrin min amrin. Memahami satu perkara daripada perkara yang lain. Adapun fahmu madlun min dal, mengetahui benda yang ditunjuk daripada benda yang menunjuk. Okay, jadi ini madlun dan juga dal. Ini contoh macam tadi. Kita kata lampu isyarat warna hijau. Jadi lampu isyarat itu kita panggil sebagai dal. Bukan kuah dal. Dalun. Maksudnya penunjuk. Penunjuk. Tulis kat buku kamu, dalun, penunjuk. Lampu isyarat warna hijau, dalun sebagai penunjuk. Jadi, dia sebagai penunjuk. Apa yang dia tunjuk? Dia tunjukkan kepada al-murur, berjalan. Jadi, yang ditunjuk ataupun al-murur tu maksudnya kita panggil sebagai madlul. Madlul. Dal menunjuk, madlul yang ditunjuk. Okay? Jadi, apa dia kata? Memahami fahmu madlulin min dal. Maksudnya memahami benda yang ditunjuk daripada benda yang menunjuk. Kita boleh tahu apa benda yang ditunjuk daripada mana? Daripada benda yang menunjuk tu. Okay? Ataupun maksudnya apa? Fahmul makna minad dal. Mengetahui makna yang tersembunyi daripada benda yang menunjuk. Okay? Gitu. Okay, itu ta'rif dilalah. Okay, hampir sama lah maksudnya. Okay? Ada dua. Okay, seterusnya aksam. Jadi, petunjuk ni dia ada aksam. Jadi, dilalah ni terbahagi kepada yang pertama, lafziyah. Yang kedua, ghairu lafziyah. Maksud lafziyah ni maksudnya ada bunyi. Ghairu lafziyah tak ada bunyi. Petunjuk ni ada petunjuk yang ada bunyi, ada petunjuk yang tak ada bunyi. Contoh petunjuk yang ada bunyi. Kamu dengar orang ketawa. Itu dia tengah gembira. Kamu dengar bunyi singa mengaum. Maksudnya kamu tahu ada binatang buas. Kamu dengar apa lagi? Macam-macam lah kamu dengar benda yang ada bunyi. Tapi kalau kata kamu tak dengar tapi kamu nampak. Contoh kamu nampak kesan tapak kaki. Itu kita panggil sebagai dilalah ghairu lafziyah. Kalau tadi yang ada bunyi kita panggil sebagai dilalah lafziyah. Itu perbezaan je lah. Okey, jadi apakah maksud dilalah lafziyah adalah hiyallati tustafadu min lafzin makhsus. Iaitulah dia yang diketahui, yang boleh diambil faedah, yang diketahui melalui satu lafaz. Bunyilah. Kalau ghairu lafziyah adalah apa yang bukan seperti itu. Ma laisa kadzalik. Apa yang bukan seperti itu. Maksudnya yang tak ada bunyi. Okay, jadi setiap satu daripada lafziyah dan juga ghairu lafziyah ni ada 3 kisah. Kullu minhuma salah satu aksam. Setiap satu ni ada 3 kisah. Apa dia? Akal, tabi'iyah dan juga wad'iyah. Tabi'iyah ni nama lain dia takwiniyah. Dia tulis 1, 2, 3. Maksudnya macam mana? Ada lafziyah akliyah. Ada lafziyah tabi'iyah. Ada lafziyah wad'iyah. Ada juga ghairu lafziyah akliyah. Ghairu lafziyah tabi'iyah. Dan juga ghairu lafziyah wad'iyah. Setiap satu ni dia ada 3. Maksudnya macam mana? Okey. Maksudnya kalau kata lafziyah akliyah. Maksudnya petunjuk tu dia ada bunyi dan dia memerlukan akal untuk tahu apa dia punya madlul. Dalnya tu ada bunyi dan memerlukan akal untuk tahu apa dia madlul. Kalau kata dia lafziyah tabi'iyah, maksudnya dal itu ada bunyi dan dia memerlukan tabiat ataupun secara tabi'i kita akan tahu dia punya madlul. Kalau kata dia wad'iyah, apa maksud wad'iyah? Wad'iyah maksudnya kedudukan.
ataupun status dia sebagai apa. Maksudnya apa? Dal itu ada bunyi dan melalui statusnya, kedudukannya sebagai apa, kita akan tahu madlul dia. Okay, tengok contoh dia lah. Seperti itu juga kalau macam ghairul lafziyah lah. Okay, jadi dia kata yang pertama lafziyah akliyah. Contoh seperti bunyi sautin dakhilil hujrah. Bunyi di dalam bilik. Menunjukkan kepada apa? Ada orang. Bunyi dalam bilik. Jadi bila dengan bunyi dalam bilik, kita fikirlah ada orang. Okay. Ataupun lafziyah tabi'iyah. Seperti bunyi at-ta'awuh. Ta'awuh ni bunyi sakit. Aduh. Gitu kan. Menunjukkan kepada apa? Kepada sakit. Ataupun bunyi orang ketawa. Jadi benda ni kita tak payah nak tahu secara akal. Tak payah nak fikir. Kita tahu secara tabi'i. Secara tabiat kita sebagai seorang manusia. Okay. Bunyi sakit. Aduh sakit. Ataupun bunyi orang ketawa. Okay. Macam itu. Ataupun tak ada bunyi. Nampak warna merah muka dia. Muka dia warna merah. Maksudnya apa? Ghairu lafziyah tabi'iyah. Tak ada bunyi tapi secara tabi'inya kita tahu dia tengah marah. Macam itu. Ini maksudnya benda-benda yang kita tahu madlulnya itu melalui cara tabiat. Tabiat kita. Kemudian yang ketiga, lafziyah wad'iyah. Ini kita skip. Nanti Ustaz akan terangkan apa maksudnya. Okay, seterusnya masuk pada ghairu lafziyah. Benda yang tak ada bunyi dan kamu tahu melalui akal. Contoh macam kesan tapak kaki lah. Kesan tapak kaki. Kamu nampak tapak kaki. Dilalati asaril qadam. Bukan qadam, kidam. Ya betul lah qadam. Kidam sifat Allah. Qadam. Dilalah kesan tapak kaki fir ramal. Ramal ni padang pasir kalau saya tak silap lah. Menunjukkan kepada ada yang sedang berjalan di sana. Jadi kamu nampak kesan tapak kaki, kamu fikir ni ada orang. Ataupun kalau kata ghairu lafziyah tabi'iyah, contoh nampak muka warna kuning, safratul wajhi, menunjukkan kepada takut. Muka warna merah, hamrah, menunjukkan kepada malu. Gitu. Okay, kita masuk pada wad'iyah. Apa maksud wad'iyah? Maksudnya kedudukan ataupun status. Jadi contohnya adalah bunyi singa. Kamu masuk hutan, tiba-tiba kamu dengar bunyi singa mengaum. Jadi dengan kamu mendengar bunyi singa mengaum tu, kamu tahu status dia sebagai binatang yang buas. Hayawan al-muftaris. Dia beza sedikit dengan akliyah dan juga tabi'iyah. Okay? Macam itu. Ataupun kamu dengar bunyi manusia. Orang cakap kan. Bunyi orang cakap. Kamu tahulah manusia ni adalah haiwan natik. Natik ni apa? Natik ni bahasa manusia. Ataupun kamu dengar bunyi kuda. Kamu tahulah kuda adalah haiwan sahil. Macam tu. Okay? Jadi maksudnya berdasarkan status dia, status yang kamu dengar tu, apa benda yang kamu dengar tu, maka kamu tahu dengan sebab dia bunyi yang buas, maka dia binatang buas. Dengan sebab dia bunyi manusia, maka dia adalah haiwan natik. Dengan sebab status pula. Okay? Okay, kalau kata ghairul lafziyah wad'iyah pula adalah contoh kamu nampak lampu isyarat. Jadi kamu nampak lampu isyarat, contoh kamu nampak warna hijau, maka kamu tahu bila kata warna hijau, maka menunjukkan kena jalan, ataupun warna merah kena berhenti. Itu kita kata ghairul lafziyah wad'iyah. Senang je lah bab ni. Jadi kalau kamu tak faham tu saya dah tahu dah. Itu saya dah buat cerita hantu apa semua kan. Ini mudah lah. Okey, jadi yang banyak-banyak 6 ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kita akan belajar satu saja, iaitu yang ketiga. Lafziyah wad'iyah. Inilah yang kita belajar secara lanjutlah. Itu soalan dia kata kat sini, yang dimaksudkan untuk dibahaskan daripada sudut mantik, daripada semua aksam ini hanyalah satu, iaitu dilalah lafziyah wad'iyah. Ini saja yang kita akan bahaskan. Sebab yang lain tu tak payah bahas, memang dah tahu. Tapi dilalah lafziyah wad'iyah ni yang kita kena tahu apa maksud status. Okey. Masuk dulu pada aksam ni. Aksam dilalah lafziyah wad'iyah. Okey, jadi takrif dia apa? Dilalah lafziyah wad'iyah. Takrif dia adalah qaulul lafzi bi halati wasf. Bihaitsu idza utliqa
mafhum. Fuhima minhu ma'nahu lil ilmi biwad'ihi. Okay. Ambil baris dia. Kaunul lafzi bihalati wasf. Bihaitsu idza utliqa fuhima minhu ma'nahu lil ilmi biwad'ihi. So ulang sekali lagi. Kaunul lafzi bihalati wasf. Bihaitsu idza utliqa fuhima minhu ma'nahu lil ilmi biwad'ihi. Maksudnya apa? Keadaan satu lafaz itu mempunyai karakteristik wasfah, mempunyai sifat-sifat tertentu, karakteristik tertentu. Bihaitsu idza utliqa, di mana apabila ia disebut ataupun digunakan. Satu lafaz tu dia ada ciri-ciri tertentu. Bila mana kita sebut je lafaz tu, digunakan, kita dengar ke lafaz tu, maka automatik kita akan faham. Fuhima minhu ma'nahu. Automatik kita faham maknanya apa. Dengan sebab apa? Sebab kita tahu status dia sebagai apa. Okay? Tahu status dia sebagai apa. Okay? Itu kita panggil lafziyah wad'iyah. Okay? Kalau tak faham, tak apa. Nanti boleh tanya guru yang sedang menjaga. Ataupun boleh tanya Ustaz Zainal Arifin. Ataupun tunggu Ustaz balik. Nanti Ustaz terangkan semula. Okay, jadi dia terbagi kepada 3. Okay? Yang pertama kita panggil mutabaqiyah. Yang kedua tadamuniyah, yang ketiga iltizamiyah. Mutabaqiyah, tadamuniyah, iltizamiyah. Okey, jadi tandakan. Mutabaqiyah, tadamuniyah, iltizamiyah. Okey, buat sebelah mutabaqiyah ni 1 sama dengan 1. Tulis. 1 sama dengan 1. Buat sebelah tadamuniyah ni 1 sama dengan 1/2. 1 sama dengan 1/2. Okey, kemudian buat sebelah iltizamiyah ni 1 sama dengan tanda soal. 1 sama dengan tanda soal. Sebahagian kitab abang-abang kamu, kakak-kakak kamu dah pernah tulis lah. Kalau dah pernah tulis tu tak apalah. Jadi kalau belum pernah tulis, kamu tulis lah. Okey. Okey, jadi dilalah mutabaqiyah. Apa maksud 1 sama 1? Maksudnya tandakan Ustaz tadi. Dilalatul lafzi ala tamamil makna alladhi wudi'a lahu. Lafaz itu menunjukkan kepada sempurnanya makna yang diletakkan untuknya. Contoh, apa dulu contoh? Mana contoh mudah? Tak apalah, kamu ambil contoh ni lah. Nanti saya terangkan lagi. Ambil contoh. Okey, ambil buka muka surat 16 ni. Ambil contoh yang ini. Dilalatul baiti ala saqfi wal jidari wa baqiyal ajza. Contoh ni kamu tulis, kamu copy, kamu salin balik, kamu tulis dekat sini ke bawah ni ke. Itulah. Tulis. Okay? Tulis dulu. 1 sama dengan 1. Okey, tadamuniyah maksudnya apa? Dilalatul lafzi ala juz'il ma'na al-mawdu' lahu. Lafaz itu menunjukkan kepada sebahagian makna. Kalau iltizamiyah, dilalatul lafzi ala amrin kharij anhu, lazim li ma'nahu zihna. Lafaz itu menunjukkan kepada perkara yang terkeluar daripadanya, yang melazimi maknanya secara akal. Okey, dah tulis tadi ya? Okey, kita pergi kat sini. Kita pergi semula dekat muka surat 16. Okey. Ni untuk mutabaqiyah, kemudian tadamuniyah. Okey. Mutabaqiyah tadi Ustaz kata 1 sama dengan 1 kan? Maksudnya gini. Nampak rumah dilalatul baiti menunjukkan kepada ada atap, ada dinding, jidar dan semua bahagian rumah. Pintu, tingkap dan lain-lain. Maka ketika itu benda yang kita nampak al-baitu dengan benda yang dihuraikan al-madlul sama. 1 sama dengan 1.
Nampak rumah, nampaklah ada dinding, ada tingkap, ada pintu dan sebagainya. Itu kita panggil mutabaqiyah, satu sama dengan satu. Kalau tadamuniyah, satu sama dengan separuh ataupun kurang daripada satu lah. Contoh kita kata rumah, tapi kita nampak dinding saja. Kata rumah tapi nampak dinding saja. Maksudnya dilalah dekat situ bukan dilalah yang mutabaqiyah yang sempurna, tetapi dilalah tadamuniyah, iaitu sebahagian saja. Kita kata rumah tapi bukan kita nak masukkan rumah, kita kata dinding. Benda ni berlaku. Benda ni berlaku. Contoh Ustaz kata, nanti, contoh macam mana? Okey, Ustaz kata gini. Nanti hantar buku latihan dekat bilik guru. Dekat bilik guru. Sebenarnya tepat ke tak? Sebenarnya Ustaz guna mutabaqiyah ke Ustaz guna tadamuniyah? Sebenarnya Ustaz tak guna mutabaqiyah sebab kalau Ustaz kata hantar dekat bilik guru, macam mana kamu nak hantar kan? Bilik guru tu besar. Tapi Ustaz pakai tadamuniyah. Yang Ustaz masukkan adalah meja Ustaz sahaja di bilik guru. Gitu. Meja Ustaz je. Jadi bilik guru tu kata-kata yang Ustaz ungkapkan, tetapi isi kandungnya sebenarnya yang Ustaz kehendaki hanyalah meja di bilik guru. Meja Ustaz je. Itu kita panggil lafaznya satu, tetapi sebenarnya dimasukkan adalah sebahagian saja. Biasa kita guna benda ni. Contoh Ustaz tanya kamu belajar di mana? Katalah jumpa kat luar kan. Kamu kata, Ustaz saya belajar dekat Ma'had. Sebenarnya salah, bukan kamu belajar kat Ma'had. Kamu belajar dekat apa? Kelas Asqalani contohnya. Jadi kamu pakai apa? Tadamuniyah. Macam itu. Bila keadaannya kamu pakai mutabaqiyah, ada juga. Kan? Contoh, Ustaz kata pada kamu, pergi bersihkan sekolah. Nanti kamu katanya kan, sekolah yang mana Ustaz? Bilik ke kelas ke? Tak, Ustaz kata sekolah. Maksud semua. Daripada padangnya, asramanya, kelasnya, bilik gurunya semua. Masuk kat situ Ustaz panggil mutabaqiyah. Ustaz gunakan dilalah, lafziyah, wad'iyah, mutabaqiyah. Tapi kalau Ustaz kata bersihkan sekolah, kamu tanya, sekolah ke Ustaz? Tak. Kelas kita je. Kelas sekolah ni contoh kan. Jadi maksudnya Ustaz guna tadamuniyah. Okay, jadi itu maksudnya. Mutabaqiyah satu sama dengan satu. Okay. Maksudnya apa yang kita cakap itu, itulah sebiji seperti yang kita masukkan. Kalau tadamuniyah, kita cakap macam tu tapi sebenarnya kita masukkan adalah sebahagian daripadanya. Ada juga kita pakai iltizamiyah. Iltizamiyah. Beza dia apa? Kalau mutabaqiyah, satu dengan satu. Kalau tadamuniyah, satu dengan sebahagian. Kalau iltizamiyah ni, dia tak ada hubungan langsung daripada bentuk zat. Tadi satu dengan satu. Zat satu tu sama dengan satu. Dia satu sama dengan sebahagian. Iltizamiyah dia tak ada langsung. Contoh Ustaz kata, dilalatu al-baiti. Sebut rumah. Tapi kita nak masukkan wujudan insan dalam rumah. Maka tak ada kaitan. Tapi benda tu ada. Kalau kata ada rumah, maksudnya mesti ada orang yang buat kan. Gitu. Dilalatul baiti alal insan. Gitu. Okay. Itu contohnya. Maksudnya, yang dikatakan seperti dalam ni adalah lafaz itu menunjukkan kepada perkara yang terkeluar daripadanya. Tetapi melazimi maknanya secara zihnan. Okey? Tak apa. Ambil dulu. Mutabaqiyah, tadamuniyah, iltizamiyah. Nak kamu kena faham, semua ni di bawah dilalah, lafziyah, wad'iyah. Maksudnya dilalah, lafziyah, wad'iyah, mutabaqiyah. Dilalah, lafziyah, wad'iyah, tadamuniyah. Dilalah, lafziyah, wad'iyah, iltizamiyah. Maksudnya macam itu. Okey? Jadi dia di bawah bab dilalah, lafziyah, wad'iyah. Okey, selesai. Aqsamul luzum ni boleh skip. Okey? Selesailah tu. Selesailah tu pada bab ad-dilalah. Okey? Jadi kita masuk sedikitlah. Nanti insya-Allah kamu pembentangan akan bentang sampai sinilah, sampai surat 16. Jadi kita masuk
tajuk yang seterusnya iaitu perbahasan berkenaan lafaz. Lafaz. Okey, lafaz pula. Tadi jelas tidak jelas kalau ada soalan nanti boleh tanya. Okey, perbahasan berkenaan lafaz. Okey, jadi ini lafaz ni kamu dah pernah belajar ni. Silap ustaz kamu dah pernah belajar ni. Sama ada SMRE, SMA ya, SMA. Jadi biasanya kamu dah tahu dah benda ni kan. Tak apalah kita ulang sekali lagi. Lafaz kan. Jadi lafaz ni maksudnya benda yang kita cakap lah. Benda yang kita cakap, benda yang berbunyi. Kalau kata benda tu dekat akal kamu saja tak keluarkan, tak jadi lafaz lah. Kita panggil al-afkar, pemikiran, fikrah, idea. Tapi benda kata lafaz ni benda yang ada bunyi yang kamu keluarkan. Jadi benda yang ada bunyi yang kamu keluarkan itu boleh jadi dia sama ada dua. Mesti sama ada dua benda ni. Dia takkan lari daripada dua benda ni. Sama ada dia jadi murakkab ataupun dia jadi mufrad. Mesti dua ni saja. Benda yang kamu cakap, apa saja benda yang keluar daripada mulut kamu sama ada di murakkab ataupun di mufrad. Dia takkan lari daripada dua perkara ni. Ya, apa maksudnya? Maksudnya adalah apa maksud murakkab, apa maksud mufrad? Maksud murakkab adalah lafaz yang tanda dulu. Lafzul ladzi dalla juz'uhu ala juz'in ma'nahu dilalatan maqsudatan. Ambil baris dia huwa lafzu alladzi dalla juz'uhu ala juz'in ma'nahu dilalatan maqsudatan. Ambil contoh dia al-mujtahid najih. Okey. Kemudian ambil pula contoh mufrad. Muka surat 20 yang atas tu. Bukan contoh, takrif. Wal lafzul ladzi la. Beza dia la saja. La yadullu juz'uhu ala juz'in ma'nahu dilalatan maqsudatan. Contoh kamu ambil Muhammad. Okey. Okey. Apa beza mufrad dan juga murakkab? Okey. Ustaz terangkan dulu benda yang kamu nak mudah faham. Kalau kata mufrad ni dia satu perkataan saja ataupun perkataan yang tak memberi sebarang faedah. Tak memberi sebarang pengertian. Contoh kamu sebut Muhammad. Ataupun kamu sebut dua perkataan Abdullah. Tapi Abdullah je lah. Tak ada cerita dia. Poin dia adalah mufrad ni tak ada cerita. Kamu sebut babul madrasah. Itu saja kamu sebut. Tak ada cerita. Kamu sebut iPhone 12 contoh kan. iPhone 12 contoh kan. Tapi tak ada apa-apa cerita. Maka semua benda yang tak ada cerita kita panggil sebagai mufrad. Jadilah dia mudhafun ilaih ke. Ada sifat banyak-banyak ke. Tapi tak ada cerita dia. Maka dia jadi mufrad. Tapi kalau benda tu ada ceritanya. Maka kita panggil sebagai murakkab. Contoh. Ali. Wasim. Contoh. Ali handsome. Kacak. Ceritanya adalah dia ni kacak. Ataupun al-madrasah. Fi. Al-madrasah. Al-madrasah amama al-masjid. Cerita dia apa? Dia depan masjid. Sekolah di depan masjid. Dia ada cerita. Jadi semua benda yang ada cerita, ada statement, kita panggil sebagai murakkab. Yang tak ada statement, tak ada cerita, kita panggil sebagai mufrad. Ini untuk kefahaman kamu. Adapun daripada sudut takrif mantik yang kita nak kena faham, murakkab adalah lafaz yang bahagiannya juz'uhu menunjukkan dallah kepada juzuk yang lain dengan membawa pengertian. Pening tak apa, tulis dulu. Lafaz yang sebahagian juzuknya itu menunjukkan kepada juzuk yang lain dengan membawa pengertian. Maksudnya macam mana? Contoh mujtahid najih. Mujtahid najih ni ada dua juzuk, dua bahagian. Apa bahagian pertama dia? Bahagian pertama dia adalah mujtahid. Bahagian kedua dia adalah najih. Jadi tu dia kata apa? Mujtahid bila mana menunjuk kepada najih akan menjadi satu ayat yang sempurna. Al-mujtahid najih. Kita faham cerita dia. Itu point dia. Kita faham cerita dia. Daripada dua juzuk, satu juzuk saling menunjukkan kepada juzuk yang lain, maka kita faham cerita dia. Okey? Itu murakkab. Kalau mufrad, labzu. Lafaz yang tidak menunjukkan juzuknya itu kepada juzuk yang lain daripada sudut makna. Contoh Muhammad. Muhammad ni pun daripada beberapa juzuk. Apa juzuk dia? Mim.
ha, mim, dal. Ada 4 juzuk. Huruf mim, huruf ha, huruf mim dan juga huruf dal. Jadi kalau mim tunjuk kepada ha, ada maksud tak? Tak ada benda. Ha saja tunjuk kepada mim ada maksud tak? Tak ada. Mim tunjuk kepada dal pun tak ada maksud. Itu kita panggil sebagai mufrad. Juzuk dia bila mana juzuk dia tak akan menunjukkan kepada juzuk yang lain daripada sudut maksud. Tapi kalau kat atas ni cerita dia mustahid najih, dia saling menunjukkan dan dia memberikan maksud. Itu kamu kena fahamlah. Okey. Seterusnya aksam mufrad. Kita masuk pada ni mufrad, kita masuk kepada pecahan mufrad. Okey, ini penting Okay, jadi mufrad ini kalimah-kalimah mufrad yang Ustaz kata tak ada maksud ni. Muhammad saja ke apa semua ni kan. Dia akan pecah kepada dua, kulli ataupun juz'i. Kulli ataupun juz'i. Kulli ataupun juz'i. Mufrad pecah kepada dua, kulli ataupun juz'i. Ingat apa maksud kulli? Kulli maksudnya menyeluruh, juz'i maksudnya sebahagian. Kalau nak mudah faham, kulli ni tulis kata nama am, juz'i ni kata nama khas. Kulli kata nama am, juz'i kata nama khas. Kenapa dipanggil kulli kata nama am? Kenapa berkaitan dengan menyeluruh pula? Contoh, contoh kata nama am adalah insan. Insan ni adalah satu kalimah kata nama am yang bersifat menyeluruh. Maksudnya macam mana menyeluruh tu? Katalah ada ramai orang kan. Ada seorang nama Muhammad, ada seorang nama Ahmad, ada seorang nama Abu. Kalau Ustaz nak panggil Muhammad, Ustaz panggil insan. Boleh? Insan. Betul. Ustaz nak panggil Abu, Ustaz panggil insan. Pun betul juga. Ustaz panggil Ali, Ustaz panggil insan. Pun betul juga. Nampak tak kalimah insan tu penggunaannya menyeluruh. Maksudnya apa? Dia umum. Boleh guna untuk banyak benda dan dia menyeluruh. Tu kulli. Kalau juz'i kata nama khas, dia sebahagian. Contoh kata nama khas Ali. Ali kan? Nama Ali. Kalau kata nama dia Ali, boleh tak Ustaz nak panggil Abu dengan nama Ali? Tak boleh. Abu lah, Ali. Tapi kalau Ustaz kata nak panggil Abu dengan nama insan, boleh tak? Boleh. Tak masalah. Sebab tak menyalahi. Sebab dia umum. Tapi kalau kata Abu nak panggil dengan Ali, tak boleh. Sebab Ali, Abu. Itu kita kata penggunaan Ali itu juz'i, bukan kulli. Penggunaannya adalah sebahagian, bukan menyeluruh. Itu maksud kulli dan juga juz'i. Jadi apa maksud kulli dalam kitab ni? Dia kata apa? Huwa ma sadaqa ala kasirin. Iaitu yang membenarkan banyak benda. Contoh kalimah insan. Saya tadi itulah Ustaz kata. Membenarkan banyak benda. Ali tu insan tak? Insan. Ustaz membenarkan. Abu tu insan tak? Insan. Ahmad insan tak? Insan juga. Jadi dia membenarkan banyak benda, maka kita panggil sebagai kalimah kulli. Okey. Contoh kalimah insan. Okey, ambil juz'i pula. Nusrat sebelah dia. 21. Okey, juz'i ni adalah akas kepada kulli. Maksudnya apa? Ambil ni. La yasduqu ala kasirin. Dia tak membenarkan banyak benda. Contoh tadi kalau tadi adakah Ali insan? Insan. Adakah Abu insan? Insan. Adakah Ahmad insan? Insan. Kalau kata juz'i, adakah Ali Abu? Tak. Tak membenarkan banyak benda kan? Adakah Ahmad Abu? Tak. Adakah Syukri Abu? Tak, bukan. Maka itu kita panggil sebagai juz'i. Dia tak membenarkan banyak benda. Contoh kat sini kita panggil contoh Ali. Okey. Yang ni tinggal dulu, nanti Ustaz akan ulang dekat sekolah. Okey. Okay, Ustaz macam nak masuk bab yang baru ni, tapi Ustaz risau takut kamu kurang faham. Jadi Ustaz akan tawakufkan dulu di sini. InsyaAllah untuk akan datang Ustaz akan baru masuk kepada zati dan juga aradi. Sebab ini bab yang sangat penting. Kulli ila zati, taksim kulli ila zati wa aradi. Ini bab yang sangat-sangat penting, yang memang boleh kata setiap tahun dah masuk ujian. Tak pernah tak masuk lah. Jadi Ustaz tak nak baca dalam keadaan macam inilah. Kita akan baca dalam permulaan kelas insyaAllah. Okay, jadi sekarang ni Ustaz kira dah selesai untuk kelas pada hari ini. Terima kasih. Jadi kamu boleh keluarkan buku latihan. Kalau tak ada, minta izin guru yang sedang menjaga untuk ambil buku latihan atas meja Ustaz.
Dan saya ibaratkan kepada kawan-kawan, buat latihan di muka surat 24. Okay, buat nombor 1, 2, 3 saja. 1, 2, 3. Jadi ada latihan tak? Okey, tak ada. Buat nombor 1, 2, 3 saja. 1, 2, 3 saja. Dah siap, hantar semula di atas meja Ustaz. Jadi itu saja kelas untuk hari ini, insyaAllah. Mudah-mudahan kamu dipermudahkan untuk memahami. InsyaAllah kalau tak faham, tak apa. Nanti Ustaz datang, Ustaz akan terangkan semula lah. Sekali lagi. Dan Ustaz minta maaf lah atas segala kesulitan kepada kamu khususnya. Dan juga kepada guru yang sedang menjaga, terima kasih. Jazakumullah khairul jazak. Saya nak ucapkan kepada guru yang sedang menjaga, mudah-mudahan diberkatilah. Terima kasih banyak-banyak. Jadi itu saja untuk kelas kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung, akan datang untuk bab zati dan juga aradi. Okay? Kalau yang belum siap pembentangan, ramai lagi yang belum siap. Jadi pastikan kamu siapkanlah. Gunakan medium yang ada di sekolah dengan sebaiknya, bilik komputer. Buat latihan, buat pembentangan kamu. Kalau kata nak pakai PowerPoint, kalau tak nak pakai PowerPoint, nak pakai kertas maju pun tak ada masalah. Yang penting siapkan. Ustaz sampai sekolah nanti Ustaz nak tanya. Okay? Jadi siapkan dan belajar dengan jujur dan juga ikhlaslah, insyaAllah. Jadi itu saja untuk kita pada hari ini. Tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.